Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Jam 12.30 hari ini anda kembali bersama dengan kami di Wanita Hari Ini bersama saya langsung dari studio Sri Pentas. Hari ini bersama dengan saya Fahrin Ahmad dan Fatin Hamimah. Ya, apa khabar penonton di rumah? Pastinya kalau semalam dah seronok-seronok, dah makan kerang dan sebagainya, hari ini kita nak bawakan topik yang memberi satu ilmu baru untuk anda, mungkin pencerahan juga. Tapi kejap lagi kita akan kongsikan, kita nak sentuh sedikit Fahrin berkenaan krisis yang mungkin menggegarkan dunia ketika ini. Kita nak kongsikan antaranya yang mungkin rata-rata daripada kita telah pun tahu. Dan mengenai gejolak yang berlaku di Palestin, di mana semua pihak begitu prihatin dengan apa yang berlaku, dan kita terus memberi sokongan yang terbaik dan doa supaya segala-galanya reda dengan segera. Betul, dan terbaru daripada berita harian, Israel sekat bekalan makanan elektrik di Gaza dan mengenakan kepungan menyeluruh ke atas Semenanjung Gaza kemarin, termasuklah memutuskan bekalan makanan dan juga mengebom sasaran di kawasan Palestin. Ini antara yang terbaru yang kita boleh kongsikan. Dan antara mungkin yang ada juga dari pembacaan saya yang mungkin bukan saya tidak bersetuju, tetapi saya agak menentang tentang ini, di mana Israel telah mengugut pihak Mesir yang akan menyerang sebarang misi bantuan kepada Gaza. Jadi saya kira kita sebagai masyarakat dunia yang prihatin, yang juga bukan rakan saudara, bukan sesama agama tetapi sesama manusia, harus memberi perhatian dan sokongan terhadap perkara ini. Fatin. Sama-sama kita doakan, dan ini satu lagi inisiatif yang mungkin kita boleh bantu antara satu sama lain. Berikutan krisis kemanusiaan yang berlaku di Palestin, Media Prima telah mengaktifkan semula tabung kemanusiaan Palestin Media Prima. Sumbangan orang ramai melalui tabung ini akan digunakan bagi membantu mangsa-mangsa terkesan akibat krisis seperti yang tertera ni. Jadi hulurkan bantuan anda kepada mangsa krisis kemanusiaan di Palestin melalui tabung yang telah disediakan. Ambil masa anda kalau nak boleh nak ambil gambar ke dan sebagainya, silakan. Ini adalah tabung ataupun nombor akaun untuk menyumbang kepada tabung kemanusiaan Palestin Media Prima ini. Jadi saya kira ini satu gejolak yang tidak berkesudahan. Memang ia mengenai isu kemanusiaan, tapi kita yang mencintai keamanan, kita mendoakan yang terbaik. InsyaAllah, sama-sama kita bantu dari segi doa dan juga bantuan sumbangan. Dan itu sedikit yang boleh kita kongsikan berkenaan apa yang berlaku dalam keadaan sekarang ini. Dan ini mungkin ini juga menarik perhatian ramai. Menjelang beberapa hari saja lagi, hari Jumaat ini akan adakan pembentangan bajet 2024 yang mana memperkasa ekonomi madani. Dan apa yang pasti setiap kali di Wanita Hari ini kita sentiasa prihatin dan juga mengambil tahu tentang apakah harapan wanita khususnya untuk belanjawan tahun ini. Sama-sama kita dengarkan. Jom. Saya nak harga barang boleh turun sikit lah, sebab mahal sangat kan, kita tak larat. Anak ramai apa kan, tu je kakak nak. Yelah, kalau boleh ni gaji kita kerja ni boleh tambah sikit lah, sebab tak cukup 1,200 kan, tak cukup. Kalau boleh lah kan, sebab recently baru je rasanya tahun ni kalau tak silap, untuk potongan, especially potongan cukai lah untuk anak, especially yang ada anak ramai, dia ada buat tabungan SSPN. Last time kita boleh tolak cukai, sekarang tak boleh tolak. Kalau boleh dikembalikan semula, sebab rasanya itu quite important lah. Sebab kalau dapat tolak cukai dari situ pun alhamdulillah. Ialah kita pun terasa bebannya bila harga barang naik, and golongan M40 ni dikatakan macam stabil, tapi oh no, tidaklah sestabil mana. Dan mungkin terlepas pandang untuk golongan M40 ni, rata-rata bantuan banyak disalurkan ke golongan yang lain. Kerajaan perlu mempermudahkan syarat untuk kelayakan rumah mampu milik. Kalau mungkin ada sesetengah isi rumah, hanya macam kita sekarang duduk di kota, hanya mampu untuk menyewa, dan menyewa sekarang pun sangat susah untuk cari rumah yang 1,000 ke bawah. Kebiasaannya 1,000 ke atas. Jadi
keinginan tu ada nak beli rumah, tapi mungkin syarat-syarat yang terlalu ketat tu agak menghadkan isi rumah tu untuk memiliki rumah sendiri, terutama di kota Kuala Lumpur ni lah. Okey, itu dia. Pendapat yang bernas dan juga harapan mereka untuk tahun 2024. Jadi untuk tahun 2024, harapan mereka tu diwartakan, dibentangkan pada tahun inilah. InsyaAllah. Jadi sama-sama kita tumpukan perhatian hari Jumaat ini jam 4 petang, pembentangan bajet 2024. Kita tengoklah apa agaknya yang mungkin boleh dicapai, apa antara kelebihan yang diberikan berbeza daripada pembentangan bajet 2023 yang lalu. Awak bertugas ke? Tidak. Oh, tidak. Okey. Tidak mengapa. Tapi cerita pasal bertugas tu, jadi macam Fatin dan juga ramai wanita di luar sana, mereka bertugas sepanjang masa menjadi seorang ibu. Tapi kerana sibuk dengan tugas ni, biasanya ada perkara-perkara yang dilupakan. Apakah topik kita pada hari ini? Kita tengok dulu. TikTok ini. Ya. Agak-agak dah boleh meneka apakah topik kita hari ini. Ini semua berkenaan awak ni. Bukan. Ini sebenarnya bukan berkenaan dengan wanita semata-mata. Sebenarnya peranan daripada suami juga. Dia terus dia tolak ke sini ya. Tapi itulah, saya setuju cakap awak tadi tu, yang mana wanita sekarang ini, kalau kita tengok yang zaman atuk opah kita dulu kan, dia sangat mendahulukan suami. Ni atuk kau nak balik buat ni, makanan ni, sediakan ni, semua. Dia didik anak-anak untuk beri keutamaan kepada bapa. Betul. Tapi sekarang ni bila dah ada orang kata tugasan lain, rutin kita lain. Career woman lah. Bukan saja kita lupakan suami, kadang-kadang kita lupa diri sendiri. Jadi hari ini sebenarnya jadi ibu jangan lupa suami. Maknanya bukan saja menjadi seorang isteri, tetapi kini dah bergelar ibu dan kemudian apatah lagi seperti mana ramai wanita di luar sana yang ada karier masing-masing. Saya faham sebenarnya agak berat, tapi kadang-kadang itulah tak bolehlah nak menolak rungutan, bukan rungutan lah, masuk keluhan suami. Terasa dilupakan sebenarnya. Kita bawa dekat pentas sana lah, kita bincangkan. Kita bincangkan sekejap lagi ya. Okey, tapi apa pun mungkin ramai di antara anda di luar sana, khususnya suami, saya nak ngajak suami semua. Khususnya suami. Kan? Sila beri komen-komen anda di Facebook kami Wanita Hari Ini TV3 dan jangan lupa juga untuk follow kami di Instagram dan juga TikTok kami WHI TV3. Dan saya pun mungkin hari ini saya tengah menunggu sahabat saya, Hazwan alias nama dia, untuk mana tu dia boleh komen ke apa. Okey. Saya nak seru juga untuk kaum wanita, mungkin kalau ada alasan mengapa agaknya kadang-kala kita terlupakan peranan sebagai seorang isteri tu, kongsikan dengan kita di Facebook dan juga di Instagram, mungkin nak kongsikan apa sahaja soalan-soalan anda. InsyaAllah kita panjatkan kepada dua panel kita nanti. Saya pesan kat awak, jadi ibu, jangan lupakan suami. Jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika. Lepas ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. HIJKLMNO. Ada lagi dalam wujud. Ya sayang panjang ni. Papa ada breakfast ni? Dah. Pagi-pagi tadi Fi dah bagi Papa makan dah. Fi tahu Abang busy sekarang kan. Ulang-alik jaga office KL, Temerloh. Abang kerja keras untuk siapa juga, Fi? Untuk Fi, untuk Ifat juga kan? Mama, Papa nak suap. Ni, makanan Ifan ni? Takkanlah makanan Ifan ni, Fi. Makanan atas meja ni lah.
Bol. Sayang cuba tanya papa tu dia mengadalah pula. Sejak bila dia makan tu nak kena bersuap? Tanya papa. Ni, Irfan. Ni, tolong bisik kat Mama. Tanya Mama. Bila last Mama suap papa? Bisik Mama. Ha? Jangan layankan. Dia mengada tau. Aku tak sanggup menahan Suap dia mengada sekarang. sakit ini, pedih ini hanya Alah, mudah sentap lah. Betul tak? Saya pun sedih lah. Awak bila last disuap? Saya, ada. Ada. So awak tak ada masalah lah dalam isu ini. Tak, tapi saya faham. Saya faham kenapa perkara ini wujud. Dan saya kira kita perlu bincangkan dan ada perdebatannya dan perlu ada, mesti ada alasan kita masing-masing. Betul. Alasan kalau boleh kita hari ini kita nak bawakan solusinya juga. Okey, awak jujur dengan saya. So, awak pertama kali dapat anak. Awak rasa tak macam alamak aku terabaikan suami aku ah? Jujur ya, jujur. Jujur tidak. Ha? Tidak. Nampak berani kan cakap tidak? Sebab kita dah memang ada orang kata persefahaman yang kita sama-sama. Okey. Tapi anak kita sama-sama. Tapi mungkin suami awak tak cakap kat awak. awak. Cuba-cuba ni. Okey. Tak apa-apa. Kita panjangkan perbincangan ini. Kerana ini ada realitinya dalam gelak-gelak ataupun santai kita. Tapi mungkin ada suara-suara hati yang kita tidak dengari dan tidak fahami. Jadi hari ini bersama dengan kita, dua tetamu kita, seorang ibu yang sibuk. Betul. Seorang wanita berkarier. Alhamdulillah. Seorang isteri. Ya, Fiza Saad. Kau Fiza. Alhamdulillah sihat. Terima kasih wanita hari ini sebab menjemput dan juga lelaki hari ini. Okey. Dan hari ini saya rasa yang paling berat sekali tugas dia yang di sana tu. Ini lelaki hari ini yang sebenar ni. Kita bersama dengan Dr. Tengku Asmadi selaku penulis motivasi kita hari ini. Okey, dan pastinya lah kalau tadi kita dah wawarkan berkenaan dengan topik jadi ibu jangan lupa jadi isteri. Kan? Betul Jadi ibu jangan lupa suami. Jangan lupa suami. Yang mana mungkin ini berlaku dalam keadaan senario sekarang ni lah bila kita kena pergi keluar mencari rezeki sama-sama. Kadang-kadang besar sebenarnya, luas sebenarnya tanggungjawab ibu. Mungkin tu, doktor, kita gambar kali dulu kita berdua je. Kan? Bila jadi ibu ni ada anak dan kemudian wanita ni bila ada anak pastinya tumpuannya pada anak je. Lelaki yang selama ni disuap, disediakan makan minum, dijaga, tiba-tiba macam tengok je dari jauh. Okey, doktor. Doktor kahwin umur apa? Saya lain pula soalan tanyanya. Pusing. Ini saya tanya kita nak buka. Saya kahwin usia saya 24 tahun. Muda. Okey, muda. Masa pertama kali dapat anak tu umur berapa? Umur 25. Setahun lepas tu. Okey, tadi saya tanya Fatin. Doktor jujurlah, ada tak terasa bila dapat anak first tu kan macam alamak isteri aku dah mula kurang perhatian pada aku. Okey. Ini doktor pula kena interview Saya tak pernah rasa macam itulah. Sebab tu saya sampai boleh dapat ada 10 anak. Wow. Alamak ini. Sebab pada saya memberikan perhatian kepada anak satu tugas bersama. Yang kedua, kalau isteri lebih masa pada anak, senang hati saya boleh buat kerja saya. Betul-betul. Ini sepatutnya yang ada dalam masyarakat kita. Tetapi, macam saya dah cerita, dah berbincang dengan Fiza dan juga Fatin sebelum ni, saya kata sebenarnya mungkin kita, setiap orang tu beza. Lelaki juga beza. Perbincangan, pemahaman dan juga mungkin persediaan. Tapi kenapa perkara ini wujud di mana ada di kalangan suami tu rasa macam, kenapa isteri aku tak layan? Sebab ada yang jadi suami, dia adalah anak sulung. Ada yang jadi suami anak paling manja, anak bongsu. Yang selalu diberi perhatian oleh ibu, oleh kakak, abang. Dan yang sulung dia dah biasa berdikari macam saya anak sulung. Jadi saya tak kisah pun sebenarnya. Tapi kalau orang itu anak bongsu yang selalu beri perhatian, makan disediakan, semua nak jadi dia mungkin rasa sedikit kehilangan apabila pasangannya mula ada anak, bagi perhatian pada anak, dia rasa apa ni, aku punya makanan nak kena cedok sendiri dah sekarang ni, kan, semua nak dibuat. Jadi dia rasa macam ada sedikit kekurangan dan itu yang mungkin dia rasa anak itu satu saingan pula kepada dia. Tapi dia tengok pada lelaki. Doktor dah bagi sedikit patas. Tadi minta maaf doktor, saya tanya dulu kenapa. Kadang-kadang mungkin ada orang kaitkan dengan kematangan seorang lelaki juga, tapi saya kira ada faktor-faktor lain lah. Ya, ada faktor lain. Anak bungsu dan sebagainya. Itu mungkin faktor pertamalah disebabkan topik ini berlaku. Tapi kita nak tanya Fiza, pernah atau tidak Fiza rasa macam terignore ataupun terlupa pada suami bila kita sibuk menguruskan anak, hal rumah tangga dan sebagainya? Ulang balik soalan saya ke awak. Secara jujurnya, ya, ada. Macam secara jujurnya ada. Sebab saya merasakan bahawa sebelum saya ada anak,
saya prepare makanan untuk suami tu tiap-tiap hari. Maknanya makan pagi, makan tengah hari, makan petang. Kalau dia nak makan siapa pun kita Dia anak sulung kan, anak bungsu? Dia anak nombor 2. Nombor 2. Tetapi dia adalah anak lelaki sulung. Okey. Dan macam kita tahu kalau macam anak lelaki sulung ni dia independent sikit. Tapi kita sebagai seorang isteri yang macam baru berumah tangga dan sebagainya, kita nak bagi yang the best untuk suami kita. Tapi bila dah ada anak pertama, ada anak kedua, tambah lagi anak ketiga, saya dah lupa bila kali terakhir saya masak untuk dia. Sebab sekarang ni saya banyak grabkan saja ataupun saya mungkin busy bekerja dan sebagainya. Dan dia pernah juga tanya dengan saya, lama mama tak masak? Macam tu contoh. Lepas tu kalau macam iron baju dan sebagainya, dia kena buat sendiri sekarang lepas dah ada anak. Dan tak cukup dengan itu lagi, macam suami saya dia rasa sedikit terkilan. Dia pernah cakap dengan saya, kalau sebelum-sebelum ni saya selalu keluar pergi dating dengan dia, pergi tengok wayang. Tapi macam mana sekarang ni bila dah ada anak, kita nak pergi tengok wayang sama-sama? Boleh kalau setahun ataupun mungkin sebulan sekali. Dia juga yang buat kan? Keputusan dah diambil. Anak hasil dah ada. Okey, betul juga. Dia pun kena terima. Tapi dalam bila dia bercakap dengan saya, tak adalah dia macam cakap merajuklah ataupun macam dia rasa sedih lah ataupun dia rasa macam menyesal ada anak. Tidak. Dia cuma nak berkomunikasi, nak meluahkan. Dia nak kita faham bahawa dia pun perlukan sedikit perhatian daripada kita. So bila kita dah dengar macam tu, minggu tu kita masaklah. Minggu depannya start balik. Macam tu. Tapi sekurang-kurangnya ada diplomasi dan komunikasi. Betul. Dan juga kerana dia faham dan cuba memahami, sebab tu kita ada komunikasi yang sedemikian. Okey, tapi sebelum tu ada juga sebenarnya komen-komen menarik ni. Okey, kita nak bacakan daripada Puan Halijah Hanif ni. Anak merajuk rasanya senang lagi nak pujuk. Kalau suami merajuk, aduh. Lepas tu, Natira. Ya, betul lah, suami merajuk. Awak senang nak pujuk suami ke dia tak pernah merajuk? Suami awak ada perasaan ke tak? Okey, tak apa, kita teruskan. Natira Muhammad Yusof kata, harap-harap suami memahami kerana anak tu anak dia jugalah. Macam doktor kata tadi kan. Kalau suami demand, anak pula perlukan perhatian, alahai pengsan. Okey, saya faham, saya ambil maklum. Tapi doktor, ada juga yang mana kejadian suami dia cemburu isteri melayan anak. Itu kan Itu saya kata tadi, pada saya itu tak matanglah, kurang matang. Sebab kita kena faham, anak kalau tak diberikan layanan, anak ni fasa dia membesar pantas tau. Jadi kalau kita tak isi jiwa dia, kita tak isi minda dia kan, kita tak tunjukkan kasih sayang, maka dia membesar dengan rasa jiwa yang kosong, lagi bahaya. Jadi sebab tu anak tu kita kena pastikan dia dicakna, dijaga dengan sepenuhnya. Cuma jangan sampai lupa suami. Jangan sampai lupa. Maknanya tadi macam kata Fiza tadi, kenapa suami dia, saya dah jumpa suami dia ni. Kan, suami dia ni memang easy going, tak ada kisah pun sebenarnya. Tapi kenapa tiba-tiba dia bersuara? Sebab kadang-kadang dia lupa lama sangat. Jadi dia ingatkan teringin kan. Lamalah tak makan masakan. Teringin. Teringin saja, bukanlah maknanya tadi bila dia bersuara tu maknanya ini adalah satu keadaan yang telah genting. Retak menanti tak sampai ke situ. Kan, cuma maknanya tadi isteri perlu faham bahawa suami juga ada waktu dia nak manja. Dia nak manja. Nak manja pusing jauh sangat. Tapi kadang-kadang macam lelaki ni ego. Macam dia nak cakap yang dia nak manja. Kadang-kadang dia nak pujuk kita pun dia tak reti. Apatah lagi bila dia nak. Sebenarnya dia macam ni tau. Dia kadang-kadang suami yang matang. Suami yang kadang-kadang merasa bila dapat anak tu kata betul lah macam hasilnya dah ada kan. Itu anak-anak kita kan. Tetapi kadang-kadang dia macam dilema. Aku nak meminta-minta, tapi kita faham anak tu lebih memerlukan. Dia jadi macam satu dilema. Tapi sebenarnya akhirnya kan sama-sama pasangan tu dia, terutamanya suami, dia memendam. Tapi kena berkomunikasi. Macam Fiza, dia suami dia berkomunikasi. Kan, jadi selamat. Masalah kadang-kadang ada suami yang menggunakan itu sebagai kesempatan. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Awak asyik sibuk anak. Lepas tu cari mama. Dia mulalah berkawan dekat luar. Lepas tu bila tanya kenapa, dia katalah dia dah rasa sunyi, dia tak dapat perhatian. Itu semua alasan saja. Alasan saja sebenarnya. Tapi
hati-hati sebab mungkin itu diguna pakai oleh suami yang memang menunggu saat-saat yang sebegitu untuk ambil kesempatan. Bahaya ini. Bahaya. Saya bercakap ni sebab berlaku. Di luar sana berlaku. Kan sebab suami ni tak semuanya sama kan. Jadi oleh sebab itu kita sebagai bukan kita lah. Isteri kan, kita bukan isteri. Isteri kena walaupun dia ada sibuk macam mana, dia kena masa bersama. Sebab tu kadang-kadang bila ada anak kecil kan, anak tu tidur pun sekatil kan, kalau suami tak kisah, macam saya tak kisah, tapi kalau suami itu kisah, maka kita kena pisahkan anak daripada tempat tidur. Kan sebab tu kalau waktu saya di Australia dulu, awal-awal anak kedua saya, memang kita sediakan bilik, kita terus kaunselor kat sana kata, baik anak tinggalkan, pastikan lampinya kering, pastikan dia dah kenyang dan sebagainya, tidurkan dia, tinggalkan. So kamera kalau sekarang. Sekarang ada kamera kan. Tinggalkan supaya ada quality time antara suami isteri itu tadi. Itu di barat sampai macam tu sekali. Kan dia kata jangan tu kalau menangis baru pergi tengok apa sebab dia menangis. Kan. Tapi orang kita dia nak senang nak nyusukan anak tu tadi, dia letak anak kat tengah-tengah kan, misalnya kan, terpisah dah berapa bulan tu, kalau 2 tahun dia menyusu kan tak terasa kan 2 tahun dia 2 tahun dia tak okey betul. Tapi sebenarnya untuk nak pisahkan tempat tidur itu kan tanggungjawab bersama, bukanlah isteri sahaja nak kena fikir. Ya betul, sebab tu masalah dia timbul. Suami nak pisahkan, tapi nanti nak bangun nak menyusukan isteri. Betul. Yang penat. Jadi dia kata susahlah nak bangun, nak pergi bilik sana dah. Kan senang kat sebelah. Terus susu kan. Jadi itulah perbincangan antara suami isteri itu perlu. Wah, dah angkat tangan ni. Okey, sila. Bukan disebabkan anak semata-mata. Isu kita ni sebab kadang-kadang mungkin juga disebabkan suami, perihal suami, perangai dia dan sebagainya, membuatkan isteri tu macam baik kita fikir anak boleh bagi kita gelak, ada bagi kita seronok dan sebagainya. Tapi kalau kalau suami ni mungkin dia rasa macam nantilah kalau ada benda yang penting kita nak berkomunikasi, kita komunikasi. Tapi dari segi ni baik anak. Baik, kita tak nafikan suami ada setengah suami itu tak banyak berkomunikasi, tak banyak berbicara. Kalau ada masalah pun dia pendam sebab dia rasakan kalau cerita kat isteri pun bukan isteri boleh menyelesaikan masalah dia. Takkanlah. Ada suami yang dia rasa begitu. Apalah dengan anak sendiri pun nak jadi oleh sebab itu dia mungkin disebabkan itu maka isteri rasa isteri ni bila suami balik, bila jumpa, kadang tak jumpa sama-sama kerja, dia nak bercakap tau. Isteri suka kalau boleh nak bercerita, nak bercakap. Dia rasa puas bila dia dapat bercakap. Suami pula jenis ramai dia nak berehat. Dia diam. Dia tak ada. Kan? Banyak sangat cakap, dia kata, boleh cepat sikit sampai kan? Kan? Cuba cerita cepat sikit kan? Jadi sebab itu kadang-kadang isteri pun mulalah bercakap dengan anak. Tapi betul. Yelah dia bayang ini. Dah lah pekerja kat TV pun bercakap. Dia bercakap lagi. Ya, sampai suami saya kalau macam saya, dia tengah mandu kereta kan, boleh diam tak? Tapi dia cakap macam tu. Dia sampai cakap macam tu kau, boleh diam tak? Jadi kadang-kadang macam kita pun terasa hati. Bila apa yang kita nak sampaikan dekat dia suruh kita diam. Walhal mungkinlah niat dia cuba ini mungkin topik lain tapi kita dengar. Dia bergurau apa semua. Tapi kalau kita masa tu tengah kendong anak, tak apalah. You tak nak cakap, macam tu kita cakap dengan anak. Macam tu. Pun ada juga. Dia sebenarnya kan. Nampak tu. Kepada lelaki dengan perempuan tersebut. Kadang-kadang macam ada yang jenis perempuan ni malas nak berkomunikasi. Kadang-kadang yang mungkin dia pun sendiri dah lama pendam. Sebab tu bila apa-apa pun yang suami tu nak perhatian dan sebagainya. Yang ni pendam. Bahaya. Selalas macam tak apalah, awak buat hal awak sendiri. Saya boleh buat hal sendiri. Kalau macam perempuan dia tak kisah sangat. Kalau dulunya sebelum ada anak, mungkin dia nakkan perhatian daripada suami. Tapi perhatian tersebut dia dah boleh beralih pada anak. Jadi dia tak pedulikan suami tu. Benda ni universal lah. Tapi doktor kan dia cakap berdiam lebih baik. Boleh ke kita guna pakai? Dia berdiam lebih baik sekiranya bercakap itu berantakan. Daripada bergaduh dan sebagainya, diam lebih baik. Betul. Dan sebenarnya
dia beginilah, kalau dah keadaan sebegitu, cuba dapatkan masa untuk bersama. Rancang masa keluar makan tanpa bawa anak, pergi mana-mana mungkin 1-2 hari tanpa anak, kan. Jadi keadaan itu adalah untuk kita adakan masa balik, untuk kita suburkan balik rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang, kemesraan, keintiman, semua akan datang balik. Tak apa. Yang kedua pula berdua teringat anak. Tapi masalah dia kan, masalah dia bila dah selalu begitu adakan masa bersama, nanti sekejap je tambah anak baru pula. Itu mungkin juga. Boleh cuba. Okey. Sambil-sambil tu, kita nak dengar juga pendapat mereka di luar sana tentang topik kita yang cukup menarik pada hari ini. Kita dengarkan. Perlu. Saya pilih anak lah. Lagipun macam saya, suami dah meninggal. So sekarang ni saya cuma ada anak-anak je. Anak-anak tempat saya bergantung, tempat saya meluahkan segala-galanya. Kalau ditanya pasal diri saya antara anak dengan suami, saya akan pilih suami dulu. Okey, pada saya sebagai seorang yang masih belum kahwin dan bakal saya akan cubalah usaha untuk nak menyeimbangkanlah saya punya peranan lah sebagai isteri dan juga seorang ibu. Sepatutnya macam tu tak boleh lah. Dia kena seimbangkan isteri tugas sebagai isteri dengan tugas sebagai seorang mak. Tugas seorang mak ni dia kena layan anak-anak. Tugas seorang isteri ni dia kena wajib layan suami. Pada saya lah benda ni sangat penting sebab untuk sebelum jadi ibu, kita dah sebagai seorang isteri, okey, dan tugas sebagai seorang isteri ni sebenarnya adalah panjangan sebenarnya sepanjang hayat. So itu pun memang perlu dititik beratkan. Tidak salah untuk menjadi seorang ibu kepada anak-anak. Memang anak-anak apa-apa pun looking forward to us, kan? But at the same time kita kena balance. Sebab kalau kita tidak dapat mengatasi masalah ni dan kita tak dapat nak balancekan kehidupan kita sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang isteri, kita harus menerima hakikat bahawa penceraian itu akan sering terjadi kerana kurangnya komunikasi antara suami isteri. Tapi dia tanya orang. Tadi Fatih sebelum bersiaran dia sempat bagi satu tagline dengan saya bila dalam isu media ni, kata anak untuk disayangi, suami untuk dihargai. Allah. Setuju ke? Boleh kan? Tak boleh. Tak boleh. Itu setuju tak? Suami kena cinta juga. Dua-dua kena cinta, dua-dua kena sayang. Mana boleh pisah-pisahkan. Ikut sangatnya tagline tu. Okey. Oi, penatlah sebab inilah sebenarnya kita memang kita gelak-gelak, tapi sebenarnya ini berlaku dalam masyarakat kita. Sebab apa tadi Farin cakap, kalau dapat suami yang memahami ini okey, tapi doktor, memanglah sebagai seorang isteri ni kita akan terdetik macam kita memang rasa kita mendahulukan anak daripada suami. Macam ni. Supaya suami lebih memahami. Okey. Cuba suruh dia jaga anak 1 hari. Daripada pagi, tinggalkan anak terus dengan dia. Dia yang susu kita siapkan awal-awal lah. Kan, kalau dia susu badan, siap pam botolkan lah. Kan, sebab ini dalam, saya kata saya ada 10 anak, semua saya dah fasa, saya dah lalui. Kan, jadi oleh sebab itu suruh dia jaga. Kan, macam mana anak tu merengek, macam mana nak tukar lampin, macam mana nak mandikan anak. Suruh dia jaga sehari. Kemudian dia mula kata, susah ya nak jaga anak ni rupanya. Jadi dia akan mula menghargai, patutlah kalau isteri jaga anak, kadang-kadang tak sempat nak jaga dia. Kan, sebab kadang-kadang untuk bagi orang faham, kita buat macam tu je, kan, supaya dia lebih memahami. Sebab tu bila kadang-kadang beritahulah, okey hari ni bang boleh tak tolong jaga apa semua, kan, ambil cuti, supaya dia tu, sebab melihat tidak sama dengan mengalami. Kan, tengok sibuknya isteri aku, buat sendiri, tengok sibuk macam mana. Baru terkelang kabut, kan, rambut sendiri pun tak sempat nak sikat. Lain sebelum pergi. Kan, ini dia. Jadi sebab tu bayangkan kalau isteri lagilah bukan setakat nak sikat rambut, nak keluar nak tak bulu mata lagi. Silap-silap bulu mata pun sengit. Mandi pun tak sempat. Itulah dia. Tapi rambut pun jadi kerinting. Tapi itu adalah betul. Kadang-kadang macam suami saya lah, ini diri saya sendiri. Mama tidur macam kena langgar lori. Dia macam tu dia cakap. Macam kita tidak penat sangat. Sebab saya cakap itulah dia. Memang saya tak payah tunjuk. Biar awak sendiri lihat dengan mata kepala awak sendiri macam mana kalau saya tak bekerja, saya kena jaga anak. Pernah saya tinggalkan dia apa semua, kan. Lepas tu dia kata,
Dia diam. Dia sendiri yang macam sentap dengan saya. Sebab bila saya tinggalkan anak, itu saya baru tinggalkan seorang tahu. Saya belum tinggalkan 3 orang. Saya tinggalkan seorang je dekat dia. Dia sentap dengan saya. Dia tarik muka dengan saya. Dia macam sedih dengan saya. Dia macam penatnya. Masa tu baru dia sedar bahawa penat. Tapi dia tak berhenti nak bagi tahu dekat saya macam terima kasih ya awak jaga anak-anak saya. Ini memang Hargaan lah. Betul. Laki selalu lupa lah. Yelah. Awak cakap betul bagi pihak awak juga. Dulu ada juga maaf berbunga sampai depan rumah. Sekarang daun pun tak ada. Kenapa doktor? Saya harap suami awak tengoklah. Dulu lain. Dulu belum dapat. Jadi itu cerita dulu, cerita sekarang tu kalau nak dibandingkan memang tak samalah. Kan antara belum dapat nak pikat gila-gila dengan dah dapat awak dah saya punya. Itu lain. Kan dia jadi tu kan. Tapi sesekali apa salahnya kan? Sesekali. Bahasa kasih sayang tu dah berbeza. Pasal kita dah macam satu pasukan untuk membesarkan sebuah keluarga. Betul. Dah ada anak, dah ada apa. Saya kalau pula awak jawab. bahasa penghargaan apa? I love you. Itu mudah sangatlah. Sebagai seorang suami, saya kira sebenarnya itu antara penghargaan. Memahami juga adalah satu penghargaan kepada isteri sebenarnya. Saya terus cakap doktor, betul kadang tinggal anak saya jadi seram kadang. Macam mana ni kan? Apa rutin dia? Kadang suami pun tak tahu. Betul. Kalau macam suami saya terus pergi mamak dia. Paling senang. Kadang-kadang macam suami ni dia tak multitask macam perempuan. Betul. Saya rasa semua orang bersetuju. Yang macam perempuan ni kita sambil kita dukung anak kita boleh masak. Betul. Sambil kita tengah buat alat sulit ke apa semua pun sama kita boleh susukan anak dan sebagainya. Telefon boleh letak lagi kat sini kan. Betul. Kita boleh buat lagi banyak kerja. Tapi kalau macam suami nak suruh masak ke apa semua dia tak boleh. Biarlah kalau macam dia tak makan sampai anak-anak pun tak makan. Sebab dia nak fokuskan untuk menjaga anak. Memang anugerah Allah lah pada insan bergelar wanita dan ibu. Itulah suami tu kena faham. Sebab tu saya kata tadi awal-awal tadi saya kata sebagai suami bila kita dah ada anak kita kena memahami dan kita kena ada tolak ansur. Kalau dulu kita ni jenis suka bermanja isteri masakkan. Sebab saya daripada daripada saya bujang sampai hari ini kan. Kalau saya nak outstation kan, beg saya tak pernah isteri letakkan barang. Saya sendiri kan. Saya pun sama. Sebab saya antara sebab kenapa saya tak suka kan sebab nanti saya nak cari barang lagi tak jumpa. Saya sampai sana kat mana kan. Jadi banyak senanglah senang. Jadi bila kita ni baju sebelum ada maid kan, baju pun saya gosok sendiri, seluar gosok sendiri, tak ada masalah langsung dan saya tak mengungut benda tu macam saya kata tadi sebab saya anak sulung. Saya dah biasa keadaan macam tu. Maknanya kita pun kena memahami pasangan kita jugalah. Okey. Saya silakan. ada kena juga ni apa yang doktor kongsikan. Dari siapa tu? Entah. Nama dia entah. Entah. Kalau suami sama-sama turut serta memanjakan anak-anak dan memahami isteri, insya-Allah takkan ada istilah terabai tanggungjawab tu. Sebab anak tu adalah amanah dan juga tanggungjawab yang Allah beri untuk sama-sama disayangi. Betul. Yang ini saya nak sambung kepada satu soalan. Okey, ini cukup menarik juga. Leila Hamzah dia kata, ini betul ni. Jangan percaya seorang lelaki bila berkata saya tak kisah awak utamakan anak-anak. Kata-kata itu akan diungkit semula kerana rasa tersisih. Padahal kita ingat dia kata tu jujur. Ini yang saya kata dilema tadi. Okey, tak apa. Sebelum kita dah nak ke ujung-ujung ni, tapi saya tak nak ketinggalan perkara ni. Mungkin Fiza dan juga doktor boleh bagi tahu. Macam mana kita nak elakkan konflik ini? Adakah kita perlu mindset daripada awal sebelum kita berkahwin kalau dah ada anak, mungkin keadaan kita begini dan bagaimana kita nak elakkan perkara ini? Baik, sebab tu saya kata tadi pertama komunikasi, berterus terang. Dan apabila kita rasakan bahawa suami tidak jujur dalam mengatakan I tak kisah you nak jaga anak apa semua kan. Walaupun begitu kita tak boleh ambil take things for granted, tak boleh. Kita tetap faham suami tetap perlukan perhatian, perlukan tumpuan, perlukan belayan. Jadi oleh sebab itu adakan masa juga untuk dia. Kan sebenarnya bukan adakan masa untuk dia saja, kita sendiri pun yang kita sibuk dengan anak, yang isteri sibuk dengan anak ni, dia pun perlukan suami. Belayan suami, kasih sayang suami, perhatian suami. Jadi sebenarnya memang ada saling memerlukan. Jadi carilah masa yang sesuai, adakan masa dan sebagainya. InsyaAllah boleh selesai. Bukannya benda perkara tak boleh selesai. Yalah, pasal anak tu pun anak sesama. Kan? Okey, Fiza. Okey, macam Fiza kan. Contohnya kalau anda belum berkahwin, belum berumah tangga,
nampak dah bahawa personality ataupun attitude-nya memang ke arah manja ke apa semua. Cuba pergi cari anak-anak buah orang ke apa semua, tolong tengok dan sebagainya, pergi dekat indoor playground, tengok macam mana. Test. Uji dulu. Uji dulu. Pergi tengok indoor playground macam mana lasaknya diorang, mana baiknya diorang, sopannya diorang. Tapi anda kata anda dah berumah tangga dan tiba-tiba suami anda rasa terabai dan sebagainya. Tak salah kalau kita macam dulu-dulu kala masa sebelum kita ada anak, kucuk bibir sebelum pergi kerja dan sebagainya. Peluk, cium, cakap terima kasih, I love you, sayang you. Kita jumpa kejap lagi insya-Allah. Lepas tu nanti seterusnya dah buat date siap-siap. Hujung bulan you dapat gaji, you bawa I pergi makan luar, bawa pergi tu. Tak kisahlah anak you tengah nak perlukan you dan sebagainya, memang dah siap-siap. 27 hari bulan you dapat gaji, pukul 8 malam kita tengok wayang. Jadikan itu sebagai rutin. Jadikan itu juga sebagai rutin. Jadi tak ada lagi makna terabai dan sebagainya. Komunikasi pun penting. Betul. Apa pun cakap je dengan suami ataupun isteri. Yalah, cuma kena fahamlah bila dah ada anak, takkanlah nak sama macam waktu sama-sama single baru berkahwin kan. Jadi tak mungkin sama sebab hidup ini kita kena sentiasa dewasa, matang, berubah kan untuk ke arah yang lebih baik. Jadi sama-samalah berbincang dan sebagainya kan. Kita ada 1-2 anak bising, tengok orang 10 anak ni tak bising pun. Kan. Jadi sebab tu yang penting syukur. Anak-anak tu anugerah. Ya, ada orang 10 tahun kahwin pun tak dapat anak. Jadi bila dapat anak, walaupun kita rancang kita tak nak anak lagi, tapi tiba-tiba ada anak, terima dengan redha, rancang dengan baik, insya-Allah hidup akan lebih bahagia dan harmoni. Perubahan itu tak dapat nak elakkan, tapi saya kira sebenarnya tak salah pasangan ni saling bertanya, awak okey ke, ada apa-apa ke kan dan sebagainya kan. Jadi awak ada apa pun nak tambah? Dan mungkin juga kita kena turunkan ego tu doktor sebab apa kadang-kadang dia menyalahkan, saya ni dah penat dah kerja, balik kerja ni awak ni tolonglah uruskan anak dan sebagainya. Habis tu yang isteri tu dekat rumah tu mesti penat. Jadi kata-kata pun kena jaga, ego kita kena turunkan untuk kita saling memahami, bukan luahat. Okay. Dan mungkin ini juga kita boleh buka mata kita lah untuk kita esok kita bangun tidur kita buat sesuatu yang baik untuk pasangan masing-masing. Betul. Saya kira sebenarnya satu perbincangan yang cukup menarik, cukup hangat, banyak pendapat-pendapat yang saya kira penuh pengisian diberikan oleh panel-panel kita. Termasuk kita jugalah ada juga beri pendapat kepada mereka di luar sana. Lebih kepada curhat. Kepada curahan hati Tapi saya kira ini sebenarnya adalah institusi kekeluargaan. Ibu ayah tentang parenting ataupun parenthood dan sebagainya. Saya kira kalau ada komunikasi yang baik yang memang kita betul-betul sayang, anak itu adalah anugerah, isteri suami juga adalah anugerah. Betul. Saya rasa tak akan timbul masalah ni. Kita kan bekerja secara berkumpulan. Okey. Baik. Kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Kita rasa macam nak panjangkan lagi tapi ini je masa yang kita ada. Terima kasih Dr. Tengku Asmadi juga Fiza Saad kerana bersama kita dalam mengupas topik yang kita bawakan hari ini. Jadi kepada ibu-ibu, isteri, jangan lupa suami. Bapa-bapa. Dan suami jangan lupalah isteri. Kan penghargaan, saling menghargai. Baik, kita akan berehat seketika dan kembali lagi selepas ini kita akan bersama dengan Ara Johari. Sudah. Tajuk lagunya. Sudah tajuk lagu. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Selalu kau coba, adakah aku telah bersalah? Kekasih, siapa di hatimu? Tiada sedikit ruang untukku. Selama ini kau hanyalah ikhlas padamu, demi nyawa ini ku
dia sudah daripada Nur Farah Izzati. Oh, jangan. Dengar. Kita bagi nama penuh. Mana kita dulu? Nur Farah Izzati Johari. Ara Johari. Apa khabar, Ara? Baik, Alhamdulillah. Ara, Okey. setahun menyepi, akhirnya muncul kembali. Okey, dengar sudah ni nanti kita nak cerita. Tapi kenapa lama sangat? Okey, Setahun tu. Mana, Ara? Kita sebenarnya mencari date yang sesuai untuk keluarkan lagu Sudah ni. Sebab kita dah ada lama lagu ni. So kita nak cari date tu macam, okey ni tak kena. Okey pindah. Lepas tu ada problem pula. Okey pindah lagi. Sampailah ke bulan kalau nak Oktober. dijadikan cerita, Sudah ni baru saja kira dilancarkan lah. Hujung bulan lepas. Tetapi mungkin adakah anjakan tarikh dan sebagainya itu, kenapa mencari tarikh yang sesuai, yang apa tu? Ada yang istimewa ke ataupun bagaimana agaknya? Ataupun strategi? Dia macam mana nak cakap, kita try untuk keluarkan awal sebenarnya sebab Ara pun dah setahun menyepi, so kita macam kita nak kena keluar ni, tapi ada macam a few masalah sikit, kita tak boleh nak keluarkan. Contohlah Ara nak keluar bulan 3, tak boleh bulan 3 ni ada masalah, kita tukar bulan 4, tak boleh kak 5 sampailah ke 9. Itulah, bulan tak mengambang, bintang tak berkelip. Mungkinlah. Tapi dah setahun berlalu, tutup sudah keluar. Apa sebenarnya cerita di sebalik Sudah ni? Siapa agaknya komposer? Komposer dan liriknya. Komposer dan lirisis adalah Hang Nadim dan juga Lak. So, which is Abah Hakim dengan Abah Zimi. So, Ara keluarkan lagu ni sebab ramai permintaan yang nak Ara kembali kepada Hang Nadim dan juga Lak. So, Ara hadiahkan untuk diorang ni. Okey, tapi kalau kita tengok macam genre dia ni, ballad macam ni. Boleh ulas sikit tak? Genre Okey, Ara memang untuk kali ni Ara memang nak vibe 90s, vibe bunga. Sebab lagu Ara sebelum ni bunga memang orang dengar banyak kali, apa semua orang ingat. So, Ara nak try untuk capai sama macam bunga. Okey, itu harapan untuk lagu Sudah lah. Okey, dan selain daripada itu, apa juga perkembangan lain yang Ara tengah buat sekarang ni? Sekarang ni saya tengah fokus on promo sahaja. And also saya nak kena fikir strategi ni, nak viralkan macam mana lagu ni sebab kita zaman TikTok sekarang ni. Betul. So kita nak tengoklah macam mana, apa yang kita boleh buat dengan lagu ni. Okey, harap untuk setelah setahun menghilang dan kini kembali dengan Sudah. Jadi apa harapan Ara untuk lagu ini dan juga untuk tahun ini dah akan datang ni? Harapan saya belum sudahlah. Belum sudahlah. Pasti. Harapan saya is saya nak orang menerima lagu ni dengan baik, and also Ara kalau boleh nakkan satu benda yang positif daripada diorang. Ara tak nak negatif langsung, and kita nak lagu ni pergi lebih jauh. Mungkin jauh daripada bunga, kita tak tahu. And untuk supporters, teruskan support saya. Dekat mana agaknya mereka nak dengarkan lagu Sudah ni, Ara? Dan juga klip video dan sebagainya. Untuk lagu ni korang boleh dengar dekat semua digital platform yang ada, and also sekarang baru keluar lirik video di YouTube Rocket Film Network. InsyaAllah music video akan keluar 13 Oktober ini. So korang nantikanlah jalan cerita di dalam music video tersebut. Itu dia. Lagunya sudah, tapi Ara belum sudah. Lepas ni banyak lagi promosi untuk lagu ini. InsyaAllah. Okey, dan terima kasih Ara. Thank you so much. Untuk Nur Farah Izzati. Dan okey penonton, kita nak berehat seketika. Sekembali selepas ni ada sesuatu nak kami kongsikan dengan anda. Jangan ke mana-mana. Kita belum sudah lagi Ada lagi lepas ni. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Ya, kita kembali. Apa khabar rakyat Malaysia? Ini saya baca skrip ni. Sebagai tanda sokongan kepada kempen kesedaran kesihatan mental, jangan lupa bertanya khabar kepada insan tersayang. Tahniah kami ucapkan kepada pemenang peraduan Apa Khabar, iaitu kempen kesedaran kesihatan mental yang dianjurkan oleh Big 3. Dan untuk pengetahuan siapa pemenangnya, anda boleh saksikan gambar mereka yang dipaparkan pada iklan digital Big 3 di sekeliling Lembah Kelang sehingga 31 Oktober 2023. Wow, menariklah, seronok kita masuk kempen macam ni dan boleh jadi pemenang. Gambar kita terpampang di billboard. Ramailah orang macam ambil gambar kan, hantar kat dia. Okey, satu lagi mungkin kita nak kongsikan, ini berkenaan dengan ini menarik juga ditonton. Adakah kayuhan Uzair yang luar biasa dapat merealisasikan impiannya untuk menjadi Younger Super Randoner MYS 2020 di dalam Malaysia Book of Record akan menjadi kenyataan. Jadi saksikan telefilm bertajuk Cycle, Uzair Cycle yang diinspirasikan dari kisah benar bermula 11 Oktober 2023 di aplikasi Tonton. Dengan langganan serendah hanya RM9.90, semua favourite anda ditonton
Kayo. Uzair Kayo. Itu dia menarik juga. Ada macam-macam lagi sebenarnya cerita-cerita menarik ditonton. Jadi bolehlah terus langgan di sana. Ini macam run, forest run. Cantik gambar dia. Kan. Okey. Baik, jangan lupa saksikan. Selesai untuk siaran hari ini. Terima kasih. Kita nak cakap banyak sebenarnya komen-komen. Komen nak dan baca juga ke? bersama Sempat ke? Boleh. Boleh. Ada yang menarik tadi. Okey. Kita baca daripada Intan Erliana. Kalau ini dia bagi tahu yang tadi kita punya diskusi dah. Kalau saya terbalik pula, sejak dah ada anak seorang ni, suami pula lebih perhatian pada anak. Digomol-gomol je sampai saya cakap saya nak juga perhatian macam dia bagi dekat anak. Tapi tak ada terasa apa-apa pun. Okey je sebab dengan anak kan bukan orang lain. Ini terbaik. Bagus. Cakaplah dengan suami tu. Alah saya pun nak gomol-gomol juga kan. Okey, untuk ini ada seorang lelaki ni. Terima kasih Amin Nuruddin. Assalamualaikum. Anak adalah anugerah dari Allah. Bila dah ada anak, suami isteri bersama jalankan tanggungjawab menjaga mereka, tapi pada masa sama jangan pula abaikan tanggungjawab antara suami dan isteri. Ini untuk kedua-duanya lah. Maka perlu ada give and take yang lebih dari sudut positif untuk hubungan keluarga yang sentiasa stabil walau sudah bertambah ahli keluarga dengan memiliki anak. Okey, secara positif juga sahabat saya. Anak ni pun sebenarnya menjadi pengerat sebenarnya antara suami dan isteri ni sebenarnya. Itu paling penting dan juga benda yang patut kita faham. Maksudnya kalau awak memberi kepada anak, ibu memberi kepada anak, hasilnya dekat anak tu. Itu ikatan kasih sayang tu. Lambang kasih sayang. Jadi janganlah orang kata bersikap pentingkan diri sendiri. Awak tak layan saya tak layan awak dan sebagainya. Kita sama-sama, kita teamwork. Iyalah, betul-betul. Okey. Baik. Dan selesai sudah untuk hari ini. Jadi ibu jangan lupa suami. Esok pun cerita pasal orang perempuan lagi ni. Nampak? Ini wanita hari dia tak nak ni. cerita hak seorang suami. Esok topiknya hak seorang isteri. Apa yang kita patut tahu, apa yang patut kita perjuangkan. Kita untuk elak benda-benda yang mungkin tak ada keadilan ni. Esok kita dengarkan daripada panel-panel kita, insyaAllah. Terus jaga diri anda. Jaga diri, cuaca tak berapa elok. Jerebu dan sebagainya. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik.